Kembali bersama channel YouTube saya, Mazlan Salim. Hari ini kita nak tunjuk sikit lah skill-skill dia orang bakar lemang ni. Kalau kita tengok api dia, buluh kena sentiasa berpusing biar dia tidak hangus sebelah ataupun masak tidak sekata. Kita tengok contoh daripada ni. Bermakna bahagian sini ini dah hampir masak, tapi sebelah belakang dia masih belum. Itu sebab sentiasa kena pusingkan buluh tu. Ni yang peringkat baru mula dibakar. Buluh pun masih hijau lagi. Ni yang peringkat buluh yang masih hijau ni masih peringkat permulaan dibakar. Dan kita tengok di barisan sebelah sini pula. Di barisan sebelah sini pula, ni kebanyakannya sudah hampir masak. Dia bakar lebih kurang, tengok keadaan api juga. Kalau api macam ni, ambil juga 2 jam. Ambil masa juga 2 jam. Ya bang. Buat hal lah ni. Oi. Hey. Easy, aduh di. Wow. Kita tengok buluh sentiasa dia gerakkan, dia pusingkan untuk mengelakkan masak sebelah atau masak tidak sekata. Ini pengalaman bukan 1-2 tahun, ini pengalaman lebih daripada 30 tahun. Tengok, kena hentak dulu. Ni tengok, bila pulut sudah keluar di bahagian atas ni, ini menandakan dia dah hampir, memang cukup masak lah. Saya cakap hampir masak lah. Yang ini pula, ni peringkat awal. Buluh masih kosong. Baru disuntik daun pisang dalam dia. Baru diletakkan daun pisang dalam dia. Ni buluh masih kosong. Kita tengok pula skill dia orang, macam mana dia orang masukkan daun pisang tu. Dia kapit dengan bilah buluh, digulung dan dijuluk dalam lubang buluh. Putar balik bilah buluh tu untuk melepaskan daun pisang. Okey. Saiz daun pisang pula kita harus tahu panjang daun tu lebih kurang sama. Daun pisang dengan buluh sama. So daun pisang akan berlebih ke atas macam ni.
Selepas ni pula proses memasukkan pulut atau ketan. Ni pulut yang telah direndam. Ditoskan air dia, dikeringkan air dia. Ini peringkat awal. Ini semua masih peringkat awal. Peringkat awal penyediaan lemang sebelum dibakar. Selepas ini proses memasukkan pulut atau ketan. Selepas tu barulah dia cuah dengan santan pekat. Santan ni berperisa. Sebenarnya santan ni berperisa, bukan santan kosong. Ada campuran garam dan juga ada sedikit perisa lah. Yang ini pula mesin lebih moden. Mesin ni moden, menggunakan gas. Mesin ni lebih moden. Biasanya api datang dari bawah dan dia tutup rapat. Yang ni tak risau hangus atau rentung sebab dia masak sekata. Banyakkannya dia masak sekata. Cuma kena kawal pengguna gas, api gas kena kawal. Kita tengok proses memasukkan pulut ke dalam mulut. Tidak perlu penuh sepenuhnya, pulut tu tidak perlu penuh sepenuhnya. Ini santan pekat. Santan pekat berperisa ni. Di samping tu juga kami juga menyediakan rendang. Rendang daging ada, rendang ayam pun ada. Sebenarnya industri ni memerlukan ramai kaki tangan, ramai pekerja, ramai kaki tangan. Dah tidak boleh setakat untuk 5-6 orang saja. Kalau macam ni punya saiz punya kedai tidak mencukupi. Masing-masing dengan tugasan masing-masing. Ini pula stok beras pulut. Abang ni pula lebih kepada tugas membakar dan juga menjaga quality control. Sampai lebam. Dia ada trik dan teknik dia orang. Ini penyediaan secara tradisional. Sebenarnya ini lebih kepada tradisional dan menggunakan pembakar yang ini. Ini lebih moden. Menggunakan gas ni lebih moden. Dia
tujuan dia condongkan begini supaya bahagian atas dia cukup masak. Sebab api sebelum ni bila dalam keadaan begini, api hanya membakar di bahagian bawah, atas kurang kena. Bila dia condongkan macam ni, dia akan membakar pula bahagian atas, supaya atas ni lebih dekat kepada api. Kalau kita tengok, ada yang menegak, ada yang condong. Itu tujuan dia. Harus diputar dan pusing supaya masak sekata. Harga pula dia berbagai peringkat dan berbagai saiz, tertaluk. Okey, saiz yang ni kalau kita lihat RM20 sebatang. Kecil sedikit RM18 sebatang. Kecil lagi sikit, adik kepada dia, RM16 sebatang. Ada juga yang 14. Paling kecil 14. Saiz ni lebih kurang 14. Saiz ni. Kami juga menyediakan kuih muih hari raya. Kuih muih hari raya. Di sini pun. Ni ketupat. Ketupat biasa, ketupat beras biasa, ketupat daun kelapa ada. Ini nasi empit. Ketupat plastik lah. Jangan cakap ni ketupat plastik. Ini ketupat daun kelapa. Ini pula ketupat daun palas. Ini ketupat daun palas. Di sini ada rendang yang siap di baking. Dodol pun ada. Kuih bahulu. Ini pula pemilik asal dia. Memang tradisi turun-temurun. Lebih daripada 30 tahun. Lebih daripada 30 tahun mengendalikan jualan lemang tradisi. Ini pula ketupat yang baru siap direbus. Ini masih kosong lagi tapi telah berisi beras. Ini dapur pembakar, dapur memasak. Ini pula stok buluh. Ini stok buluh berbagai saiz. Ini stok buluh berbagai saiz. Contoh pada buluh saiz. Buluh harus dicuci, dibersihkan dulu dalam, isi dalam dia, buang habuk dia semua. Sebelum diguna pakai harus dibersihkan. Buang habuk-habuk dia. Harga buluh kosong macam ni pun untuk sebatang ni RM1 ataupun RM1.50. Bergantung kepada saiz. Bergantung kepada saiz. Buluh lemang ni kita dapatkan dari pembekal dengan harga RM1 ataupun RM1.50. Bergantung kepada saiz. Panjang dia 18 inci. Kebanyakannya sekata 18 inci. Kita tengok skill. Ini tradisi perusahaan, tradisi turun-temurun. Tradisi keluarga lah senang cakap. Kita tengok pula macam mana dia
masukkan santan ke dalam buluh. Santan tidak perlu penuh sebab nanti bila setengah masak dia orang akan tambah lagi santan. Tengok. Ini proses memasukkan santan. Kedudukan santan kalau kita tengok di sini, dia hampir rata di bahagian mulut atas buluh ni. Santan akan sentiasa mendap. Kalau kita tengok, dia akan memenuhi sepenuhnya ruangan dalam buluh ni, sehingga dia betul-betul penuh seperti ni. Tugasan pekerja pula masing-masing dah tahulah tugasan yang telah diberikan. Yang bahagian membakar, mengisi beras pulut. Kerja dia hanya itu saja. Ini sebenarnya pun dah masuk hari ke-5 atau ke-6 penjualan ni. Sebelum ni stok buluh kosong ni setinggi, bermakna dah banyak kekurangan ni, banyak luak dah. Ini baki yang tinggal. Ini baki buluh kosong yang belum diguna pakai. Ini yang tinggal. Api pula hendak sentiasa maintain saja. Api maintain saja, tidak boleh padam terus atau dibiar macam tu saja. So api sentiasa berpanjangan. Kalau kita tengok sini masih hijau. Ini boleh dikatakan baru lagi. Yang ini pula ini sudah hampir masak. Bila dalam keadaan condong sebegini, ini tinggal proses untuk masak bahagian atas dan kemudian selesailah. Perusahaan ni lebih kepada perusahaan ahli keluarga lah. Kebanyakannya yang bekerja ni pun adik-beradik, anak buah, sepupu. Senang cakap perusahaan keluarga, perusahaan adik-beradik. Dari dulu zaman bapa menurun kepada anak-anak. Di sini dalam situasi COVID ni, kerajaan tidak membenarkan
Kedai ini beroperasi sepenuhnya sepanjang bulan. Permit jualan hanya dikeluarkan seminggu sebelum raya dan seminggu selepas raya saja. So tidak boleh kita suka-suka saja jual tanpa permit. Okey, sekian untuk kali ini. Bagi yang baru bertemu dengan channel YouTube ni, bolehlah tekan butang like dan subscribe. So sekian saja. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum.